Selamat sejahtera. Nama saya Lim Tayen. Pada hari ini saya akan bentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Sekolah Selamat di Malaysia. Okey, proses pengajaran dan pembelajaran merupakan aktiviti utama di sekolah. Kebanyakan aktiviti yang dirancang dan dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak melibatkan peralatan atau mesin-mesin berat yang boleh mendatangkan bahaya. Oleh itu, sekolah dikategorikan sebagai premis yang rendah risiko. Okey, menurut Gregory Corner dan Fan pada tahun 2012, keselamatan bermaksud belajar di sekolah bebas daripada sebarang kecederaan, kesakitan atau bahaya. Okey, oleh itu, sekolah yang selamat ialah sekolah yang bersentiasa berusaha memastikan warganya terhindar daripada segala bahaya dan ancaman yang bersifat fizikal, mental, emosi dan psikologikal yang boleh menggugat keberkesanan proses pendidikan di sekolah. Okey, teori yang diaplikasikan dalam kertas konsep ini ialah teori sistem ekologikal. Okey, teori ini diperkenalkan oleh Yuri Bronfenbrenner dalam bukunya The Ecology of Human Development Experiment by Nature and Design pada tahun 1979. Okey. Menurutnya, persekitaran kanak-kanak terdiri dari satu set sistem sosial yang kompleks dan saling berinteraksi. Okey. Persekitaran individu terdiri daripada 5 lapisan sistem, iaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem dan kronosistem. Ini adalah gambar raja model ekologi Bronfenbrenner. Okey. Mikrosistem, okey, kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Contohnya, kanak-kanak menghabiskan kebanyakan masa di sekolah bersama guru dan rakan-rakan. Mesosistem, perhubungan antara mikrosistem. Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Misalnya, keadaan rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah seperti rumah dengan sekolah, rumah dengan jiran, sekolah dengan jiran. Di persekitaran kawasan rumah terdapat tempat berbahaya seperti parit. Maka ibu bapa akan menasihati anak-anak supaya tidak mendekati atau bermain di kawasan itu. Apabila di kawasan sekolah, murid-murid tidak akan bermain di kawasan longkang dan parit kerana mereka tahu bahawa longkang dan parit adalah tempat yang berbahaya. Okey, yang ketiga, eksosistem. Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung memberi kesan kepada kanak-kanak. Contohnya, peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan oleh pihak sekolah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Mereka tidak akan ingkar perintah dan melakukan sesuatu yang bahaya. Okey, makrosistem. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat. Misalnya, dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina dititik beratkan. Di dalam sekolah, murid lelaki tidak akan menyentuh murid perempuan supaya tidak mengganggu keselamatan murid perempuan. Kronosistem, perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Misalnya, kanak-kanak hari ini lebih berfokus dengan permainan-permainan komputer jika dibanding dengan kanak-kanak 2 atau 30 tahun dahulu. Mereka suka bermain di persekitaran rumah. Walaupun kanak-kanak sekarang terdedah dengan media hiburan, guru perlu juga memberi pendekatan supaya tidak mengikuti tingkah laku negatif yang mengancam keselamatan. Model yang digunakan ialah model kompetensi iceberg. Model ini dikaitkan dalam sekolah selamat
dan diasaskan oleh Spencer dan Spencer tahun 1993. Beliau mencadangkan seni bina kecekapan individu merangkumi kedua-dua pendekatan dan mendefinisikan mereka sebagai satu lapisan iceberg di mana hanya lapisan atas paras air sahaja yang dapat dilihat melalui tingkah lakunya seperti dalam gambar raja ini. Lapisan pertama ialah struktur kecekapan. Yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan rapat dengan tugas dan kerja. Ia dipelajari dalam kursus latihan profesional dan teknikal serta pengalaman seseorang sama ada secara formal ataupun tidak formal. Lapisan kedua. Konsep diri, sikap motivasi dan nilai dalaman bergantung kepada faktor amalan di dalam sekolah yang baik diamalkan secara tidak langsung. Segala tugasan dan kerja yang melibatkan keselamatan sekolah akan dapat dilaksanakan. Bagi kajian literatur, keselamatan sekolah ditakrifkan sebagai sekolah dan aktiviti berkaitan sekolah di mana pelajar selamat daripada keganasan, buli, gangguan dan penggunaan bahan daripada American Institute Research tahun 2018. Keselamatan dalam konteks sekolah meliputi aspek keselamatan bangunan, peralatan dan kemudahan sekolah dari Zakaria dan Ismail 2014. Keselamatan merujuk kepada suatu keadaan di mana suasana kerja itu selamat dan bebas dari risiko kemalangan. Rauhi, Nokia dan Hasim tahun 2015. Keselamatan juga ditakrifkan sebagai perihal kesejahteraan, keamanan yang baik. Dari Nurul Fajrin tahun 2013. Ini adalah dapatan kajian berasaskan 2 artikel jurnal. Superintendent's perception of the school improvement planning process in the Southern USA. Dari David M. Dunaway, James J. Bird, Chong Wang, and Dawson Hancock, pada tahun 2013. Dapatan kajian artikel ini menunjukkan kegelapan dan peratusan tindak balas peserta terhadap setiap item tinjauan dihasilkan dengan SPSS 18.0. Terdapat soalan terbuka analisis tematik digunakan untuk mengenal pasti tema-tema umum dan respons. Setiap pakar membaca item dan membuat perubahan secara individu dan kemudian memberikan cadangan untuk penghapusan, penambahan atau penyemakan. Jumlah pilihan dibiarkan bebas untuk memasukkan semua kemungkinan senario berdasarkan kepakaran para pakar. Dapatan kajian jurnal kedua, Planning for Safe School Impact of School Setting and Surrounding Environment on Traffic Safety dari Chia Yunyi and Xiu Mei Chu pada tahun 2015. Statistik deskriptif untuk pemboleh ubah bersandar menunjukkan bahawa mereka tidak diedarkan secara normal. Kajian menggunakan transformasi log untuk mencapai taburan normal dan kemudian menggunakan regresi log linear digunakan secara meluas kaedah dalam penyelidikan keselamatan lalu lintas. Pemboleh ubah yang menunjukkan tidak konsisten hasil di 4 unit dan mungkin tertakluk kekesan penskalan. Pemboleh ubah lain menunjukkan hasil yang agak stabil. Yang 4 model berikan lebih banyak keyakinan untuk tarif kesannya. Perbincangan dapatan kajian jurnal pertama. Perancangan penambahbaikan sekolah di Tenggara Amerika Syarikat adalah untuk menetapkan pandangan semasa proses melalui mata pengawas daerah.
Perancangan penambahbaikan sekolah adalah proses yang diterima secara antarabangsa. Penemuan ini mempunyai implikasi bukan sahaja untuk Amerika Syarikat tetapi juga untuk khalayak antarabangsa. Okey, bagi jurnal yang kedua, trafik pendedahan ketumpatan transit berhenti, peratusan kegunaan komersial dan peratusan penggunaan komersial sahaja jalan tempat dikaitkan secara positif dengan kadar kemalangan pejalan kaki. Kemalangan lalu lintas di sekitar sekolah telah dan akan terus menjadi topik penting. Okey, isu-isu di Malaysia berkaitan perancangan. Okey, isu peralatan dan prasarana dalam sekolah. Peralatan dan prasarana di sekolah telah digunakan dengan cara yang salah. Misalnya, kejadian tiang go jatuh menimpa pelajar akibat kegagalan melaksanakan kelenggaran. Okey. Isu kerajaan. Okey. Perpaduan kaum tidak diutamakan. Oleh itu, selalu berlakunya pergaduhan berlainan kaum di dalam sekolah dan mengganggu keselamatan sekolah. Okey. Pentadbir, isu pentadbir. Keupayaan pentadbir sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan amat terbatas. Okey. Pengurusan dan perancangan pentadbir tidak cukup tegas. Okey, ini meliputi peraturan keselamatan dalam aktiviti sekolah. Okey, isu guru. Kuasa guru telah disekat dalam menangani disiplin pelajar. Okey, oleh itu kegagalan guru mengawal pelajar. Okey, isu pelajar. Pelajar telah dipengaruhi dengan media massa, contohnya YouTube, wayang-wayang yang mempunyai pengaruh negatif kepada pelajar dan berlakunya kes-kes vandalism dan kes-kes disiplin, kes-kes buli di sekolah. Okey, kita dapat melihat isu ini di dalam konteks yang lebih besar dan supaya dapat menanganinya dengan secara menyeluruh. Okey. Bagi implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perancangan, okey, dari aspek dasar, model sekolah selamat diperkenalkan oleh KPM. Polisi sekolah selamat yang warga sekolah perlu memainkan peranan dalam menyediakan prasarana yang selamat dan kondusif. Okey, bagi latihan projek sekolah selamat diperkenalkan. Okey, ia berfokus kepada inisiatif untuk menjadikan murid lebih selamat. Okey, perancangan yang dibuat untuk mewujudkan sekolah selamat di sekolah dan persekitarannya secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti setempat. Okey, bagi pentadbir, okey, pengetua sekolah sebagai pemimpin perlulah mengamalkan ketelusan mudah dihubung. Okey, kepimpinan efektif yang diamalkan oleh pengetua dan pengurus sekolah akan mewujudkan budaya sekolah yang harmonis. Okey, bagi guru, hubungan yang baik antara guru dengan pelajar perlu dipupuk dan diberikan sokongan apabila berlakunya dalam pencegahan keganasan pelajar. Okey, bagi pelajar, semua pelajar mampu dan boleh mencapai tahap akademik yang baik. Oleh itu, pendekatan pengajaran atau kurikulum yang memberi peluang pelajar merasai kejayaan mereka akan membabitkan rasa minat dan mengurangkan kekecewaan yang mendorong kepada kekecewaan dan masalah disiplin di kalangan pelajar. Okey. Kesimpulannya, untuk memastikan sekolah berada dalam keadaan lebih selamat, usaha-usaha secara bersepadu perlu dilaksanakan, strategi perancangan dan pelaksanaannya juga perlu dilakukan dalam proses yang berterusan. Tidak kira elemen-elemen yang menggugat keselamatan berkenan sudah wujud atau belum di sekolah-sekolah ini. Sekian, terima kasih.